Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Nor dalam channel YouTube Cikgu Noraini Osman. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam mata pelajaran Sejarah tahun 4, Unit 10, Tun Perak Bendahara Terbilang. Dan hari ini kita akan fokuskan kepada kebijaksanaan Tun Perak. Mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat menghuraikan kebijaksanaan Tun Perak dalam membina kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum kita belajar tentang kebijaksanaan Tun Perak, cikgu hendak bertanya kepada murid-murid, siapakah itu Tun Perak? Adakah murid-murid masih ingat siapakah itu Tun Perak? Dalam pelajaran lepas, kita telah belajar tentang siapakah itu Tun Perak. Tun Perak ialah Bendahara Melaka. Kebijaksanaan Tun Perak telah menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baiklah. Sekarang kita akan melihat apakah kebijaksanaan Tun Perak. Kebijaksanaan Tun Perak dapat dilihat dalam beberapa bidang seperti pentadbiran, pertahanan, diplomatik, agama Islam dan mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan lihat penerangan satu persatu tentang kebijaksanaan Tun Perak dalam bidang-bidang ini. Okey, baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat kebijaksanaan Tun Perak dalam pentadbiran. Tun Perak telah berjaya mewujudkan kerjasama yang erat antara Sultan dan pembesar dalam pentadbiran. Kerjasama yang erat ini berjaya meluaskan Empayar Melaka meliputi yang pertama, Tanah Melayu. Yang kedua, Pantai Timur Sumatera. Dan yang ketiga, Kepulauan Riau Lingga. Okey, murid-murid boleh perhatikan peta yang cikgu lampirkan di sini. Okey, kawasan yang berwarna merah jambu itu merupakan Empayar Kesultanan Melayu Melaka semasa Tun Perak menjadi Bendahara Melaka. Okey, peluasan kawasan Empayar Melaka ini dapat dilakukan hasil kerjasama yang erat di antara pembesar dan sultan. Inilah kita boleh lihat kebijaksanaan Tun Perak dalam mewujudkan kerjasama yang erat di antara sultan dan pembesar. Okey, seterusnya kita akan melihat kebijaksanaan Tun Perak dalam bidang pertahanan. Tun Perak merupakan Bendahara Melaka yang sangat luar biasa kebijaksanaannya. Pada satu ketika, Kerajaan Melaka hendak diserang oleh tentera Siam. Tun Perak telah mengarahkan supaya jamung dipasang pada setiap pokok bakau di sepanjang pantai untuk menakutkan tentera Siam. Tentera Siam telah membatalkan hasrat untuk menyerang Melaka. Murid-murid, kenapa agaknya ya tentera Siam tiba-tiba membatalkan hasrat untuk menyerang Melaka? Kerana tentera Siam menyangka ramai tentera Melaka telah bersiap sedia di sepanjang pantai tersebut. Tetapi sebenarnya yang terdapat di sepanjang pantai itu adalah jamung yang dipasang ataupun yang diikat pada setiap pokok bakau di sepanjang pantai. Okey murid-murid, jamung tu apa sebenarnya? Jamung tu ialah seperti yang gambar yang cikgu letakkan dalam bulatan tu. Itu ialah jamung. Jamung ini ialah seperti obor yang dipasangkan api. Kemudian jamung ini akan diikat pada dahan pokok. Okey, jamung juga dipanggil sebagai andang ataupun suluh.
Okey, biasanya pada zaman dahulu tak ada lampu elektrik. Jadi mereka menggunakan jamung untuk menerangi tempat-tempat yang mereka tinggal. Seterusnya, murid-murid kita akan melihat kebijaksanaan Tun Perak dalam bidang diplomatik. Okey, apa itu bidang diplomatik, murid-murid? Bidang diplomatik itu bermaksud hubungan luar di antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Okey, antara tindakan Tun Perak dalam hubungan diplomatik ini ialah Tun Perak telah menulis surat kepada kerajaan Siam untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Dan Raja Siam menyambut baik hasrat untuk menjalinkan hubungan persahabatan ini. Tun Perak kelihatan berjaya mengekalkan keamanan dan menjamin keselamatan Melaka daripada ancaman luar. Berikutan daripada terjalinnya hubungan persahabatan antara Melaka dengan kerajaan Siam, dapat mengelakkan ancaman serangan kerajaan Siam terhadap Melaka. Seterusnya, kita akan melihat kebijaksanaan Tun Perak dalam agama Islam. Kebijaksanaan Tun Perak juga dapat dilihat dalam mengembangkan agama Islam. Tun Perak seorang pembesar yang berpegang teguh kepada ajaran Islam. Tun Perak juga menggalakkan kedatangan ulama ke Melaka dalam membantu untuk menyebarkan ataupun menyampaikan ajaran Islam kepada rakyat di Melaka. Tun Perak turut memberi nasihat kepada Sultan supaya memerintah kerajaan mengikut ajaran Islam. Seterusnya, murid-murid, kita akan melihat kebijaksanaan Tun Perak dalam mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Kebijaksanaan Tun Perak dapat dilihat dan terbukti apabila beliau mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka dalam peristiwa pembunuhan Tun Besar, iaitu anak kepada Tun Perak oleh Raja Muhammad. Peristiwa pembunuhan ini berlaku apabila Destar Raja Muhammad telah terjatuh akibat terkena bola raga yang disepak oleh Tun Besar. Cuba murid-murid perhatikan gambar ini. Ini merupakan destar. Okey, destar ialah tanjak ataupun tengkolok yang dipakai di kepala. Tun Perak telah melarang pengikutnya menuntut bela di atas kematian anaknya Tun Besar. Sebaliknya, Tun Perak meminta pengikut-pengikutnya supaya taat setia kepada Sultan Melaka. Okey, baiklah murid-murid, cuba perhatikan gambar ini. Ini ialah gambaran situasi berlakunya peristiwa di mana bola raga yang disepak oleh Tun Besar, iaitu anak kepada Tun Perak, telah terkena Destar Raja Muhammad yang pada ketika itu kebetulan lalu di kawasan itu. Okey, Destar Raja Muhammad ini telah terjatuh dan Tun Besar telah dibunuh. Okey. Dalam peristiwa ini, Tun Perak melarang pengikut-pengikutnya untuk membalas dendam di atas kematian Tun Besar, anak kesayangan Tun Perak. Malah, Tun Perak menasihatkan pengikut-pengikutnya supaya menunjukkan taat setia kepada Sultan yang memerintah pada ketika itu. Okey, jadi dapatlah kita lihat bahawa Tun Perak sangat-sangat mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baiklah murid-murid, kita dah sampai ke penghujung pelajaran kita pada hari ini. Okey, dalam topik ini dapatlah kita lihat kebijaksanaan Tun Perak dalam mentadbir, mempertahankan kerajaan dan membuat keputusan yang baik telah mendapat kepercayaan Sultan.
Okey, baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu kelas kita. Kita akan sambung lagi kelas kita dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.